Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Khairul Nazmi bin Saidin. Tajuk kajian saya pada hari ini adalah berlaku banyak gempa bumi. Saya masuk kepada pengenalan. Maksud gempa bumi ialah dilihat pada Kamus Dewan 2007 bermakna gegaran bumi. Berdasarkan Kamus Nauman Geografi Fizikal pada tahun 1982 pula, gempa bumi dimaksudkan adalah gegaran bumi yang dahsyat daripada tenaga yang dilepaskan dan dua keping plat tergelincir. Kemudian kita masuk pula kepada isi yang pertama, iaitu konsep gempa bumi. Apakah yang diberitahu oleh Nabi Muhammad SAW tentang berlaku banyak gempa bumi? Imam Ahmad meriwayatkan dalam Musnad dari Abu Sa'id bahawa Rasulullah SAW bersabda, maksudnya, aku khabarkan berita gembira mengenai Al-Mahdi yang diutus Allah ke tengah umatku ketika banyak terjadi perselisihan antara manusia dan gempa-gempa. Maka ia akan memenuhi bumi dengan keadilan dan kejujuran sebagaimana sebelumnya dipenuhi dengan kesewenang-wenangan dan kezaliman. Riwayat Ahmad nombor 11344. Mengikut tafsiran, gempa bumi adalah gegaran bumi yang memiliki ciri-ciri tertentu yang terjadi pada lapisan bumi mengikut ketetapan Allah SWT. Perkara tersebut terjadi kerana perbuatan manusia sendiri dan itulah peringatan Allah SWT. Sekaligus menjadi tanda akan lahirnya Imam Mahdi, iaitu salah satu daripada tanda kiamat yang akan muncul. Kemudian kita masuk pula kepada isi yang kedua, iaitu jenis-jenis gempa bumi berdasarkan Al-Quran. Mengikut kajian, terdapat dua jenis gempa bumi yang berdasarkan Al-Quran. Yang pertama sekali ialah gegaran jiwa dan yang kedua adalah gegaran bumi. Yang dimasukkan dengan gegaran jiwa adalah kekeliruan, iaitu harapan yang bertukar menjadi sebuah keputusan dan timbul lagi harapan tersebut dan diakhiri dengan situasi yang keliru. Hal ini adalah berkaitan dengan hati seorang manusia yang sentiasa berbolak-balik. Kemudian, gegaran bumi. Apa yang dimasukkan dengan gegaran bumi adalah gempa bumi secara asas, iaitu terdapat gerakan dan guncangan. Perkara ini juga bersesuaian dengan surah Al-Zalzalah ayat 1 dan 2. Ayat dalam surah Al-Zalzalah ini Allah memberi bayangan tentang kejadian gempa yang akan berlaku pada hari akhirat. Bumi ini akan digoncangkan dan berlaku gempa yang dahsyat. Setiap orang akan berasa takut di dalam hati dan fikiran. Perkara tersebut telah menandakan bahawa hari kiamat akan bermula. Kemudian kita masuk pula kepada isi yang ketiga, iaitu jenis-jenis gempa berdasarkan kajian moden. Berdasarkan kajian, terdapat 3 jenis gempa bumi. Yang pertama sekali adalah gempa bumi tektonik, gempa bumi vulkanik, gempa bumi buatan. Yang pertama sekali ialah gempa bumi tektonik. Gempa bumi tektonik ini ialah akibat pelepasan tenaga hasil daripada geseran batu-batu di keratan memanjang sempadan batu-batu sempadan plat tektonik. Gempa bumi vulkanik pula berlaku geseran pada batu-batuan semasa magma di dalam gunung berapi sedang bergerak ke permukaan. Manakala gempa bumi buatan pula ialah akibat daripada aktiviti manusia, aktiviti nuklear, bahan-bahan letupan dan aktiviti ketukan di permukaan bumi. Kemudian kita masuk pula kepada isi yang keempat, iaitu faktor berlaku banyak gempa bumi. Di dalam Al-Quran dan hadis telah menunjukkan beberapa faktor terjadinya gempa bumi. Faktor utama berlaku kejadian ini adalah disebabkan kelakuan manusia dan juga ujian terhadap manusia. Hal ini kerana terdapat golongan yang ingkar perintah Allah SWT. Perkara ini bertepatan dengan surah Al-Hajj ayat 7. Maksudnya, dan apa jua perintah yang dibawa oleh Rasulullah SAW kepada kamu, maka terimalah serta amalkan. Dan apa jua yang dilarangnya kamu melakukan, maka patuhi larangannya. Faktor yang kedua adalah merupakan tanda-tanda kecil kiamat. Perkara ini telah dibuktikan pada abad ke-21 dimulai dengan serangkaian gempa bumi besar yang berturut-turut dengan kekuatan 7 skala Richter atau lebih. Oleh itu, perkara ini bertepatan dengan surah Al-Hajj ayat 1 yang bermaksud sesungguhnya gempa hari kiamat itu suatu perkara yang amat besar.
Melalui bukti-bukti yang telah berlaku menunjukkan bahawa betapa dekatnya kita dengan hari kiamat kelak. Namun begitu, adakah keadaan umat Islam pada masa kini cakna terhadap tanda-tanda tersebut? Mereka semakin lalai meskipun telah diturunkan kejadian yang dahsyat. Oleh itu, perkara ini menjadi peringatan kepada manusia. Kemudian kita masuk pula kepada isi yang kelima, iaitu persediaan menghadapinya mengikut perspektif Islam. Persediaan utama menghadapinya mengikut perspektif Islam adalah banyakkan beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua adalah berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang ketiga muhasabah diri ke arah kebaikan. Perkara ini penting kerana kita percaya bahawa hari kiamat pasti akan berlaku. Oleh itu, suatu bencana gempa bumi yang terjadi adalah sebagai peringatan kepada umat manusia, sebagaimana disebut dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 59. Maksudnya, dan kami tidak memberi tanda-tanda itu melainkan untuk menakuti. Kemudian kita masuk pula kepada isi yang keenam. Isi yang keenam iaitu kesan beriman terhadapnya. Kesan utama adalah mereka akan lebih banyak berzikir kepada Allah dan memohon keampunan kerana takutnya mereka sekiranya berlaku hari kiamat semasa mereka masih bergelumang dalam dosa. Kesan yang kedua adalah terus menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangannya sebagai persediaan mereka dalam menghadapi hari akan datang. Kesan yang ketiga adalah dapat meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Perkara ini juga akan menggalakkan manusia untuk melakukan kebaikan. Mereka akan berebut-rebut melakukan amal jariah sebanyak yang mungkin kerana setelah tiba hari kiamat kelak, pintu taubat akan ditutup dan pada masa itu tiada lagi amal ibadah yang akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita masuk pula kepada isi yang ketujuh, iaitu pembuktian berdasarkan perspektif kajian moden. Berdasarkan rekod yang telah diambil oleh US Geological Survey, kejadian gempa bumi berlaku sebanyak 16,590 kejadian pada tahun 1990. Pada tahun 2008 pula berlaku kejadian gempa bumi sebanyak 31,777 kejadian yang telah dicatatkan. Perkara ini menunjukkan bahawa kejadian gempa bumi ini tidak asing lagi pada masa kini. Gempa bumi pada asalnya akan melalui beberapa proses sebelum berlakunya gempa bumi dan mempunyai beberapa faktor sebelum kejadian. Kejadian gempa bumi pada asalnya terjadi jauh di dalam bumi. Terdapat batu-batuan yang pecah di dalam bumi dan ia dikenali sebagai pusat gempa bumi. Kebiasaannya pusat gempa bumi berlaku 70 km daripada permukaan bumi dan gegaran yang dirasai paling kuat adalah kawasan pusat gempa. Kawasan kejadian gempa ini terletak betul-betul di atas pusat gempa yang terletak jauh di dalam bumi tersebut. Oleh itu, telah membuktikan dari perspektif kajian moden bahawa kejadian gempa bumi adalah suatu kejadian yang sangat dahsyat sehingga meragut berjuta nyawa. Kemudian kita masuk pula kepada isi yang ke-8, iaitu perbandingan keadaan gempa bumi kini dengan zaman Nabi-Nabi terdahulu. Kejadian gempa bumi semasa zaman Nabi-Nabi terdahulu, contohnya kejadian gempa bumi yang terjadi kepada kaum Thamud dan kaum Madian. Kejadian mereka ini adalah kisah-kisah yang menjadi pengajaran buat semua umat Islam. Manakala kejadian gempa bumi pada masa kini, contohnya kejadian gempa bumi yang terjadi di utara Mesir pada 23 Jun 2001. Kejadian gempa bumi pada masa kini adalah untuk menandakan bahawa kita sekarang berada di akhir zaman dan dekatnya kita dengan hari kiamat. Oleh itu dapat disimpulkan bahawa sesungguhnya banyak berlaku gempa bumi sebagai tanda kecil kiamat dan tanda kelahiran Imam Mahdi adalah benar. Perkara ini telah dibuktikan melalui ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang berkaitan. Perkara ini juga telah dibuktikan melalui kaedah kajian moden yang sesuai dengan tajuk pengkaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya telah memetik satu rujukan daripada hasil kajian saya untuk dijadikan ulasan artikel. Tajuk artikel yang dipilih adalah fenomena gempa bumi, tinjauan awal terhadap kewujudannya dalam Al-Quran. Hasil tulisan Nur Fazilah binti Muhammad Basiron
dan Monica Munirah Abdul Razak. Artikel ini diambil daripada Jurnal Islam dan Masyarakat Kontemporari Fenomena Gempa Bumi, tinjauan awal terhadap kewujudannya dalam Al-Quran yang mengandungi 17 muka surat. Apa yang perlu diulas di dalam artikel ini adalah pertama sekali berkaitan dengan pemikirannya. Berdasarkan pemikirannya, beliau mempunyai ciri kepribadian qadiran ala al-kazb, iaitu kemampuan berusaha sendiri dan menegakkan kebenaran. Hal ini dikatakan demikian kerana mengikut artikel yang telah ditulis oleh beliau telah menggunakan sumber rujukan Al-Quran untuk menulis artikel ini dan ia tidak boleh dinafikan sama sekali. Seterusnya adalah berkaitan dengan penulisannya. Penulis tidak menyatakan hadis untuk menyokong penulisan beliau di dalam artikel ini. Namun begitu, pengkaji tidak melabelkan penulis ini sebagai golongan anti hadis. Akan tetapi, secara hakikatnya penulisan beliau hanya berdasarkan Al-Quran sahaja, mengikut tajuk artikel beliau. Kemudian, apakah isu yang hendak dibawa oleh penulis di dalam artikel ini? Isu utama yang hendak dibawa oleh penulis di dalam artikel ini adalah isu berkaitan dengan gempa bumi dan juga analisa terhadap ayat-ayat Al-Quran. Seterusnya adalah kekuatan di dalam artikel ini. Pada pertamanya, kekuatan yang jelas dapat dilihat dalam artikel ini adalah penulis menulis artikel ini hanya berdasarkan Al-Quran dan tafsir semata-mata. Rujukan di dalam Al-Quran adalah rujukan yang tidak boleh dinafikan lagi kerana tidak mempunyai sebarang pandangan atau pendapat yang lain. Namun begitu, di dalam artikel ini juga terdapat kelemahannya tersendiri. Kelemahan utama yang dapat dilihat oleh pengkaji adalah beliau tidak menyatakan dengan lebih terperinci tentang sesebuah kisah. Misalnya, kisah Qarun yang telah dijelaskan di dalam Al-Quran pada awalnya adalah merupakan kaum Nabi Musa. Seterusnya adalah sumbangan beliau di dalam artikel ini. Sumbangan utama yang dapat dilihat adalah pembaca dapat meneliti ayat-ayat Al-Quran yang telah dianalisa. Hal ini kerana penulis telah mengeluarkan ayat-ayat Al-Quran dan menganalisanya dengan baik. Oleh itu, pembaca yang membaca artikel ini dapat faham dengan lebih jelas berkaitan ayat-ayat Al-Quran yang telah dianalisa. Oleh itu, yang terakhir adalah cadangan untuk menambah baik artikel ini adalah dengan memperincikan sesebuah kisah supaya tidak timbul salah faham. Hal ini kerana sesebuah kisah itu berkemungkinan mempunyai pendapat yang lain ataupun cerita yang lain dan ia mestilah dijelaskan dengan secara terperinci. Sekian, terima kasih.